أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada malam ini untuk kita meneruskan perkongsian kita menggunakan kitab Panduan Imam dan Makmum memperhalusi hukum hakam solat berjamaah. Kita sampai muka surat ke-17. Surat 17. Syarat qudwah yang keempat, hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin. Imam An-Nawawi ada menyebutkan disyaratkan untuk sahnya ikutan dalam solat berjamaah ialah makmum mengetahui segala perpindahan, iaitu pergerakan dalam solat, iaitu perpindahan rukun. Orang yang menjadi imam, perpindahan rukun bagi imam itu perlu kita tahu. Sama ada kedua-duanya, iaitu imam dan makmum, menunaikan solat di dalam masjid atau selain masjid, atau salah seorangnya di dalam masjid dan seorang lagi berada di luar masjid. Inilah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa terhasil pengetahuan makmum itu mendengar imam atau mendengar orang yang di belakang imam, atau melihat pergerakan imam atau pergerakan orang yang di belakang imam. Dan mereka telah menukilkan ijma' mengenai keharusan berpegang pada tiap-tiap satu daripada perkara tersebut. Baik, saudara jemaah rahmati Allah sekalian, dalam kita solat berjamaah, hubungan di antara imam dan makmum ini ada dua, iaitu pendengaran dan penglihatan. Kalau kita dapat melihat dan mendengar suara imam, itu yang terbaiklah. Kalau kita tak dapat melihat pergerakan imam, kita perlu mendengar suara imam berpindah rukun. Sekiranya kita tak mampu untuk mendengar suara imam berpindah rukun, perlu kita dengar suara makmum yang di belakang. Artinya makmum-makmum yang berada di depan kita. Kita tak nampak imam, tapi makmum yang di belakang, di depan kita ni menjadi panduan kepada kita untuk kita bergerak, bertukar rukun. Kalau kita ambil contoh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid yang besar-besar, kalau dah sampai luar tu mana nampak imam, dengarlah suara imam, dan kita tahu pergerakan imam melalui pendengaran.
Satu lagi sedang jemaah rahmati Allah sekalian, bila membicarakan soal hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam ini, dia ada membicarakan nanti di sini disebutkan sedikit keadaan imam dan makmum ini. Ada situasi imam dan makmum di dalam masjid. Ada situasi imam dan makmum, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Ada situasi imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Kalau makmum dan imam itu dia berada dalam bangunan yang namanya masjid, tak jadi masalah. Kalau contoh kita ambil masjid kita, makmum perempuan, dia terpisah terus, hanya dapat dengar suara sahaja. Dalam bangunan yang namanya masjid tak ada masalah. Makmum di atas, ada 2 tingkat. Imam dalam masjid, ada seorang makmum tengah betulkan speaker ke atas. Ada pekerja tengah betulkan speaker masjid ke atas. Dia tak boleh nak turun. Time sembahyang, dia sembahyang kat atas bumbung ke? Boleh. Yang namanya kalau masjid tak jadi masalah dari segi kedudukan bangunan. Dia yang jadi masalah di jemaah sekalian adalah bila berada di bangunan kawasan yang bukan masjid. Yang bukan masjid. Bila musim Covid ni, bila dipenjarakan, dihadkan jemaah untuk solat Jumaat, maka timbullah satu isu. Mulanya berlaku di sebelah KL Selangor. Orang yang tak dapat masuk dalam masjid sembahyang di luar masjid. Contoh kalau kita ni tak dapat sembahyang mana di luar sana tu, yang dekat dengan jalan, kalau kita masjid kita. Kalau kita di Melaka ada arahan, bila cukup saja, bisa kata masjid tu dengan penjarakan boleh muatkan 230 orang aja. 230 orang cukup je, kena tutup. Kena tutup pagar. Kan? Jadi orang yang di luar masjid dinasihatkan balik. Tak boleh sembahyang di luar masjid. Kerana di luar masjid itu bukan masjid. Contohnya tempat parking. Adakah tempat parking itu digazetkan sebagai masjid? Bila dia tidak digazetkan, tidak diwakafkan sebagai masjid, artinya dia berada di bangunan di kawasan yang bukan masjid. Untuk membolehkan seseorang itu solat dan solatnya sah, pagar perlu dibuka sedikit. Itu kalau kita misalnya katalah sembahyang raya ke sembahyang raya lah contohnya, ni masjid. Kalau orang melimpah ruah sampai keluar, sampai kawasan yang bukan masjid, dia tak boleh buat solat tahiyatul masjid. Dia tak boleh niat iktikaf. Kalau kawasannya kita, masjid kampung kita, kita tahu dulu orang dulu wakafkan ni mana kawasan masjid. Kalau misal kata sampai ke Tar, situ pun adalah masjid, diwakafkan sebagai masjid, maka itu adalah kawasan masjid. Ada yang mungkin dia hanya bangunan itu saja, yang situ saja yang diwakafkan sebagai masjid. Lalu yang lain adalah bukan masjid. Bila bukan masjid, tak boleh kita niat i'tikaf, tak boleh solat tahiyatul masjid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau kita nak solat, contohnya dalam solat Jumaat, berlaku dalam masjid-masjid di Melaka, sedang jemaah sekalian, kita ada arahan kena tutup. Kena tutup. Macam yang di Selangor tu kan, pagar dah tutup, dia sembahyang kat luar. Sembahyang itu tidak sah. Sembahyang Jumaat itu tidak sah. Kerana bila dia berada di luar daripada kawasan yang bukan masjid, untuk membolehkan dia sah solat dia perlu dibuka sedikit supaya ada nama istilahnya ittisal, connecting di antara
makmum yang di luar dengan makmum yang di dalam kawasan masjid. Ini kita kena ambil perhatian. Kita selalu terlepas pandang pada jemaah perempuan. Kesian jemaah perempuan, ibu-ibu kita, terutamanya di surau. Perhatikan, tolong ambil perhatian yang mana di surau-surau taman. Pastikan penghadang bagi jemaah perempuan itu jangan ditutup habis. Dia perlu dibuka sedikit, ataupun kena sekarang ni orang buat ada kain transparan supaya jemaah yang di belakang nampak pergerakan. Apatah lagi surau, bilik sembahyang yang bukan masjid, lebih lagi dari segi peraturan. Dia ada dalam kitab kita siap ada gambar rajah. Kalau di Malaysia ni Terengganu, wilayah Persekutuan dan Sarawak, pihak agama mereka, pihak berkuasa agama mereka terus mewartakan surau-surau yang dibuat Jumaat di naik taraf sebagai masjid. Bila dinaik taraf sebagai masjid, maka tak ada masalah. Dia menyelesaikan dua keadaan. Satu, dari segi kedudukan jemaah, boleh berada di mana-mana tempat. Yang kedua, dari segi nak solat tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Ini berlaku hanya pada 3 negeri sahaja. Kalau di Terengganu lagi pula, di Terengganu dia yang mana-mana masjid yang memang masjid-masjid lama yang memang orang yang individu tu secara khusus mewakafkannya sebagai masjid, kadang dibuat surau terus dinaik taraf sebagai masjid. Ada setengah tempat dia sebut surau, sebenarnya dia adalah masjid. Tuan punya tanah itu wakaf sebagai masjid, maka dia adalah masjid. Macam masjid-masjid yang kerajaan bina, itu dah tentu masjid lah. Cuma kita sekarang ni bila surau, bila surau ni dia ada, bila sekarang ni sembahyang Jumaat boleh buat kat surau, perlu tahu dari segi hukum hakam bangunan, hukum hakam kedudukan bangunan. Satu lagi, sedang jemaah rahmati Allah sekalian, makmum yang di belakang imam, yang betul-betul di belakang imam, dia ni ada 3 peranan. Yang betul-betul di belakang imam, pertama, makmum ini dia sebagai munabbih, dia sebagai penegur kepada imam. Imam salah baca surah ke, baca ayat dan sebagainya, dialah yang bertugas. Jadi 3-4 orang yang betul-betul berada di belakang imam ni, itu dia special tu. Dia kena tahu pelan-pelan kecemasan bila berlaku sesuatu kepada imam. Imam tombang, imam tiba-tiba keluar saja, batal ke, terkentut dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum? Yang berperanan adalah ni makmum yang belakang. Dia sebagai munabbih, penegur. Kedua, dia adalah muballigh. Muballigh, itu yang kita biasa nampak dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Allahu Akbar. Itu muballigh. Dia tukang penyampai. Kalau misal katalah kita tengah sembahyang, orang ramai ni sembahyang raya dan sebagainya, blackout. Ataupun imam terpijak wire mic, tak dengar. Jemaah perempuan lagi tak dengar. Jadi siapa yang peranan tu? Ni lah, makmum belakang. Dia kena kuatkan suara. Kalau ikut kaedah dia, secara individu yang setiap saf perlu jadi muballigh. Supaya apa? Supaya pergerakan makmum jangan sampai terkemudian daripada imam 2 rukun fi'li berturut-turut. Sekiranya kita tidak ada apa-apa keuzuran syar'i dalam solat, kita lambat daripada imam 2 rukun fi'li berturut-turut, batal solat. Mendahului imam 2 rukun fi'li berturut-turut pun batal solat. Itu peranan muballigh.
Yang ketiga, peranan makmum di belakang imam ni adalah mukhallif. Dia sebagai pengganti imam. Pengganti imam. Apa-apa berlaku, nampak ada tai cicak dekat jubah imam, imam tak perasan, tapi makmum kat belakang perasan. Perlunya berlaku rampasan kuasa. Perlu berlaku rampasan kuasa. Makmum kat belakang ni kena terus bergerak ke depan saja, duduk sebelah imam. Sebab itu imam dan makmum perlu ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, apa hal pula ni imam dua tiba-tiba kat sebelah aku? Kerana untuk menyelamatkan jemaah yang lain. Jadi kita kena tahu dalam hal yang berkaitan syarat kedua yang keempat ni, makmum mesti mengetahui pergerakan imam. Sebab tadi saya beritahu dari segi pergerakan, kalau lambat dua rukun, kalau dia secara asasnya makmum lambat dua rukun fi'li berturut-turut tanpa ada uzur, batal. Mendahului dua rukun fi'li berturut-turut tanpa ada uzur, batal. Kalau kita mendahului imam satu rukun, solat tak batal, tapi perbuatan itu tetap haram. Mendahului imam itu pada rukun-rukun yang lain selain takbiratul ihram. Yang saya sebut ni tadi, dua rukun baru batal. Kalau satu rukun mendahului ataupun terkemudian daripada imam, tak ada masalah. Tapi dia tetap dikira kalau mendahului tetap utamanya. Mendahului satu rukun, solat sah, tapi perbuatan itu haram. Ini kena ambil perhatian senang jemaah rahmati Allah sekalian. Mendahului ini dia hanya pada rukun fi'li, bukan rukun qauli. Kita pada rakaat ketiga baca Fatihah masing-masing. Kita baca Fatihah, yang makmum ni baca Fatihah habis dulu daripada imam, tak jadi masalah. Kita baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir, lebih dahulu habisnya daripada imam, tak ada masalah. Itu hanya rukun qauli. Hanya pada hukum sunat saja kita terkemudian daripada imam. Kalau dah baca masing-masing, mana kita nak tahu, style baca tak sama. Tapi pada rukun fi'li kena jaga-jaga. Yang lebih utama lagi adalah pada takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram ni sedang jemaah rahmati Allah sekalian, dia dalam ikutan imam ni dia ada istilahnya, ada mutaba'ah, ada murafaqah ataupun disebut musawaqah. Yang ketiganya musabaqah. Kalau mutaba'ah maknanya itu adalah yang paling bagus. Kita sentiasa mengikut imam. Sentiasa dalam kedudukan mengikut imam. Sebab itu pergerakan makmum yang terbaik adalah setelah imam selesai berpindah rukun, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Selalunya kita ni kelang kabut bila masa bila? Bila imam turun sujud dan imam naik daripada sujud. Kan takbir imam panjang sikit. Allah, kita tak sabar bangun. Kita bangun itu kita sudah murafaqah, mengiringi imam. Walaupun kita tidak mendahului imam. Kita tak mendahului imam, tapi kita mengiringi imam. Imam belum selesai lagi, Allahu Akbar, belum bar lagi, kita dah sama-sama naik. Dan kemudian sikit aja. Itu namanya murafaqah. Bila murafaqah ini, solat sah, tetapi hilangnya fadilat berjamaah. Ambil perhatian di jemaah rahmati Allah sekalian. Ini banyak sangat berlaku. Ini benda yang paling kerap saya nampak. Kadang-kadang maklum saja, kadang di kalangan imam kita ada yang ada dah berumur,
Ada masalah kesihatan, jadi pergerakan lambat. Yang kat belakang ni semua sihat-sihat. Jadi dengar imam Allah, dia pun gerak. Maka kita walaupun tidak mendahului imam, tapi kita mengiringi imam. Bila mengiringi imam ini, hilang fadilat berjamaah. Dalam solat berjamaah, kita nak dapatkan pahala berjamaah dan juga fadilat berjamaah. Pahala berjemaah kita semua maklum, ada hadis mengatakan 27, ada hadis mengatakan 25 kali ganda. Yang kita nak dapat satu lagi fadilat. Fadilat takbiratul ihram sama dengan imam, fadilat membaca Fatihah terkemudian daripada imam, fadilat amin serentak dengan imam, fadilat sentiasa dalam keadaan mutabaah ni tadi, mutabaah bersama dengan imam. Itu semua ada fadilat. Lebih lama kita bersama dengan imam, lebih banyak fadilat yang kita dapat. Kalau berlaku pada takbiratul ihram, ni takbiratul ihram dia special. Kalau kita tak payah tunggu mendahului, kita mengiringi imam saja, murafaqah dengan imam pada takbiratul ihram, solat batal. Solat batal. Takbiratul ihram perlu sangat-sangat dijaga. Biasanya daripada adat kebiasaan kita tak akan, jaranglah, tak pernah nampak, saya nampak tak pernah nampak imam makmum serentak ataupun mendahului imam pada takbiratul ihram. Tapi kita kena ambil perhatian lah. Kalau berlaku tak payah mendahului dah tentulah. Serentak saja dengan imam pada takbiratul ihram, imam Allah, kita pun Allah. Kan? Imam tak sempat Allahu Akbar, kita pun Allah. Serentak dengan imam, batal solat. Sementara pada yang lain, pada rukun-rukun fi'li yang lain, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara duduk sujud, ini semua rukun fi'li. Pastikan kita sentiasa mutaba'ah. Mutaba'ah ni imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita naik sami Allahu liman hamidah, ataupun kita Rabbana lakal hamd. Ini kedudukan, ini keadaan situasi yang namanya mutaba'ah. Imam turun sujud, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Berapa ramai yang praktik macam tu? Yang itu, sebab itulah dia antara imam dan makmum ni dia kena ada saling, orang kata apa, faham, memahami. Yang makmum, okey, kita makmum set dalam kepala kita, okey, imam bar saja membawa makna imam telah pun berpindah rukun secara sempurna. Sebab itulah bagi imam paling cantik sekali dalam gerak pertukaran rukun bagi imam, sebutan dan pergerakan perlu serentak. Ambil contoh yang paling mudah, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Elok bar aja, tangan pun dah letak sini. Ada setengah imam Allahu Akbar, ni takbir lagi. Ada setengah imam Allahu Akbar, dah gerak dahulu, baru bunyi. Sebab suara imam ni jadi panduan. Kita nak suruh makmum ni tadi apa? Tunggu imam bar, baru kita Allah bergerak. Kalau pada i'tidal, tunggu sampai hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ikut kaedah yang betul, kita naik daripada rokok ke i'tidal ni, sami Allahu liman hamidah. Berdiri. Rabbana lakal hamdu, itu setelah berdiri betul. Baru jadi panduan kepada makmum. Bila maknanya kita dengar sami Allahu liman hamidah, maknanya imam telah pun berdiri tegak betul, bagi kita pun naik. Bila dalam semua buat dalam keadaan sempurna, kita duduk belakang mana pun tak nampak imam pun tak apa. Tapi kita faham dah, imam ni dia Allahu Akbar, memang dia dah selesai dah maknanya. Perbuatan dan ucapan dia dah selesai, kita pun bergerak.
maka sangat cantik. Daripada awal sampai habis, imam pun faham, makmum pun faham. Maka semuanya dalam situasi mutaba'ah. Ini fadilat. Kan? Ini fadilat. Jadi kalau kita tak biasakan keadaan begitu dilakukan, sebenarnya jemaah sekalian, bayangkan kita pergi umrah di Masjidil Haram tu, kalau dah sampai kat dataran tu, hanya berpandukan suara Imam Abdul Rahman As-Sudais tu, kan, kita hanya pandukan suara aja pada masa tu. Jadi pastikan mana pergerakan kita tu sentiasa mutaba'ah, bukan murafaqah ataupun musabaqah. Tu dia. Baik. Seterusnya, makmum juga dapat mengetahui segala pergerakan imam dengan mendengar suara muballigh. Tadi kita dah bincang. Dan memadailah bagi orang buta atau pekak mengetahui pergerakan imam dengan sentuhan atau pergerakan makmum lain yang dipercayai di sebelahnya. Okey. Itu berkenaan dengan makmum perlu mengetahui pergerakan imam. Baik, seterusnya qudwah yang kelima. Makmum tidak boleh menyalahi imamnya semasa berjamaah pada perkara sunat yang dianggap keji menyalahinya. Su'ul mukhalafah. Su'ul mukhalafah. Ni perbincangan ni. Dia ada panjang sedikit. Okey. Okey. Baik, kita tengok dahulu sujud tilawah. Ataupun kita yang lain sebagai sujud sajadah subuh Jumaat. Itu yang biasa. Okay. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah ni, dia juga dikenali sebagai, dia sunat. Dia juga dikenali sebagai sunat maqsudah. Sunat maqsudah ni ada dua. Okay. Satu sujud tilawah, sujud sajadah ni. Satu lagi takbir yang 7 kali, yang 5 kali itu, takbir dalam solat hari raya. Itu namanya sunat maqsudah. Perkara sunat yang dia dilakukan kerana maksud tertentu. Kerana ada sesuatu perkara, macam kalau sujud sajadah, sujud tilawah ni, maknanya bila sampai pada ayat sajadah, maka adalah sujud sajadah. Tak ada ayat tu, tak ada. Kan? Ada solat hari raya, adalah solat sunat hari raya yang ada 7-5 takbir tu. Kalau tak ada solat hari raya, tak ada. Itu sunat maqsudah. Jadi dalam perkara yang berkaitan, kita ambil satu dulu, sunat tilawah ni, sujud tilawah. Wajib muwafaqah. Muwafaqah pada mengerjakannya atau meninggalkannya. Pada mengerjakannya atau meninggalkannya. Menyalahi imam dalam melakukannya atau meninggalkannya membatalkan solat. Bila kata membatalkan solat, artinya solat rosak. Solat jadi rosak. Maksudnya macam mana, saudara jemaah sekalian? Walaupun sujud sajadah, sujud tilawah ni dia sunat, tapi bila imam buat, makmum wajib buat. Walaupun makmum tu dia baru masuk. Dia baru je, dia baru sampai, baru baca sikit, baca Fatihah, baru 2 ayat, imam sujud sajadah subuh hari Jumaat. Makmum tadi dia tak boleh teruskan bacaan Fatihah. Dia kena ikut imam sujud sajadah. Dan kalau contohnya orang tu lambat sujud, misal katalah imam dah turun sujud sajadah dah, Allahu Akbar, dah beberapa ketika dah dalam keadaan sujud, dia baru nak turun. Ketika dia turun, belum sampai lagi imam naik kepala dalam sujud sajadah, dia tidak boleh meneruskan sujudnya. Tak boleh meneruskan sujudnya. Bila imam naik kepala, menandakan bahawa waktu tempoh untuk sujud sajadah telah pun berakhir. Dan
Imam naik, dia perlu ikut imam naik. Tak boleh teruskan. Beza kalau macam sujud biasa kita solat. Kita lambat pun kita kena sujud sebab itu adalah rukun. Okay? Dan kaedah sujud sajadah ini, sujud tilawah ni, dia tidak ada duduk istirahah, duduk rehat. Kita biasa sembahyang, bila nak naik ke rakaat seterusnya kita duduk, kemudian kita naik. Itu namanya duduk istirahah. Itu sunat. Dalam solat tu sunat hay'ah. Tapi ketika sujud sajadah tidak disunatkan untuk kita buat. Kalau kita buat tak dapat pahala apa pun. Tapi nak beritahu bahawa dia tidak sunat duduk istirahat itu. Maknanya turun sujud habis terus naik. Itu kaedah. Sebab kita bukannya berpindah rukun. Kita hanya sujud kerana membaca ayat sajadah. Baik, perhatian. Sekiranya imam sujud sedangkan makmum tidak tahu hingga imam mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia dimaafkan kerana tertinggal dan tidak boleh lagi sujud. Kalau dia tak tahu, tak apalah. Sepatutnya dia kena sujud tapi dia tak tahu. Okey, dimaafkan. Sekiranya dia mengetahui sedang imam dalam sujud, wajiblah dia sujud. Jika imam turun sujud dalam solat sirriyah, solat sirriyah ni solat yang tidak dibaca dengan kuat, maka hendaklah makmum mengikutnya kerana dianggap imam itu telah membaca ayat sajadah. Kita biasanya yang masyhurnya surah sajadah itulah hari Jumaat. Sedangkan ada 14 tempat, ada yang mengatakan 15 tempat ayat yang ada ayat sajadah. Okey. Jadi kalau misal katalah imam tu dia baca pada mana-mana ayat yang tak semestinya pada surah sajadah, dia faham. Kemudian dia sujud, mana makmum kena ikut. Sekiranya makmum yang lambat pergerakannya turun untuk sujud tilawah, kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka dia mesti berdiri semula bersama imamnya dan tidak boleh sujud lagi kerana waktu sujud telah pun tamat dengan imam mengangkat kepala dari tempat sujud. Tu nampak tu tadi yang saya terangkan tu. Jika makmum itu meneruskan sujud tersebut, solatnya batal kerana keadaan seperti itu adalah su'ul mukhalafah. Maknanya dia bersilang dengan imam tu pada keadaan yang dipanggil yang keji. Dia panggil keji, su'ul mukhalafah. Imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Dan kita baca dulu sampai habis nombor 4 tu. Jika seseorang yang solat itu sebagai makmum, maka dia tidak boleh sujud kerana bacaannya sendiri ataupun kerana bacaan selain imamnya. Jika dia sujud, batallah solatnya. Ini yang saya nak terangkan. Sujud sajadah dan sujud ataupun sujud tilawah ini hanya pada bacaan imam sahaja. Jangan kita pada hari Jumaat sujud, pada hari solat subuh kita mengharapkan imam baca surah sajadah, imam tak baca pagi tu. Okey. Imam tak baca, biar aku bacalah. Sebab ada satu kefahaman dalam masyarakat kita, sedang jemaah sekalian. Kadang-kadang ada di kalangan kaum-kaum ibu, dia datang masjid, datang surau hari Jumaat subuh. Kalau subuh ni hari Jumaat tu dia nak datang. Pasal apa? Nak sujud sajadah. Datang-datang imam tak baca surah sajadah, rasa dia macam tak sembahyang subuh gitu. Perlu difaham, perlu saya beritahu, sunnahnya pada subuh Jumaat bukan sujud sajadah tu, bukan. Sunnah solat subuh pada pagi Jumaat bukan sujud sajadah tu yang sunnah. Sunnahnya adalah surah sajadah dan suratul insan. Kena faham tu, ada beza tu. Surah tu menjadi surah yang disunatkan untuk imam baca pada subuh Jumaat. Berbetulan dalam surah sajadah ada ayat sajadah. Gitu. Okay. Ni waktu-waktu subuh dah lambat. Jemaah kita ada orang yang bekerja, kerja kilang, kerja pejabat dan sebagainya. Makruh hukumnya kalau kita setiap minggu mesti nak baca.
Saya pernah ada pengalaman tuan-tuan. Ada satu masjid dia memang hari Jumaat dia akan panggil ada ustaz daripada Mak Tafiz untuk pimpin solat subuh. Kerana imam tak mampu nak buat untuk sujud sejadah, solat sejadah tu, kemudian lepas tu ada tazkirah lah. Hari tu Imam Mak Tafiz ni tak dapat datang, ada hal. Telefon saya, Ustaz boleh tak Ustaz, hari Jumaat Ustaz datang untuk pimpin solat sunat, solat subuh. Dia kata, saya pergi sekolah ni. Boleh lah Ustaz, dia kata. Lepas habis tu Ustaz berjalan lah, dia kata. Nampak tu apa yang tu? Nampak seolah-olah hari Jumaat mesti kena baca surah sajadah. Kalau tak baca macam tak semayang. Sedangkan jemaah sekalian, ada satu lagi gandingan surah yang boleh kita baca pada hari Jumaat. Terutamanya ni sekarang dah start dah makin awal kan. Dia dah start berganjak kan. Tapi masih lagi lambat. Kita boleh baca suratul A'la dan suratul Ghashiyah. Itu juga adalah dua surah yang disunatkan dibaca pada subuh hari Jumaat. Gitu. Okay. Jadi jangan kita mesti nak surah sajadah, mesti menganggap sesuatu yang sunat itu wajib, hukumnya haram, tak boleh. Kan? Jadi para imam, satu kaedah kita nak didik juga jemaah, selang-selang kan. Jangan baca setiap minggu tu aja. Biar setiap satu minggu tu baca surah lain. Biar makmum lah tak ada surah sejadah. Biar dia faham. Surah sejadah, suratul insan ni bukannya surah yang wajib dibaca tiap-tiap minggu, bukan. Itu cara kita didik masyarakat dan jemaah sekalian. Kalau tidak nanti kan dia menganggap bahawa mesti nak baca surah sejadah, mesti nak baca surah insan. Itu berkaitan dengan sujud tilawah, sujud sajadah. Okay? Jadi hanya bacaan imam sahaja. Imam baca, kita kena sujud. Imam sujud, kita sujud. Kalau imam baca tapi dia tak sujud, kita tak boleh sujud juga. Imam baca surah lain, kita nak baca surah sajadah, kita tak boleh sujud. Kemudian kita dengar ada orang baca, kita tengah sembahyang tapi ada orang baca ayat, ada ayat sajadah yang kita tahu. Kita nak sujud, tak boleh. Okay? Ada lagi orang tanya, Ustaz, boleh tak masa imam tengah baca surah sajadah tu, saya nak baca surah apa-apa lah, daripada termenung tunggu je kan, dah sampai mana-mana dia kata. Nak tunggu imam habis baca surah sajadah. Sejamaah rahmati Allah sekalian, makmum tidak disunatkan membaca surah. Dalam kita solat berjamaah, makmum hanya dia perlu membaca suratul Fatihah sahaja dan mendengar imam membaca surah. Tak disunatkan membaca surah, melainkan pada dua keadaan. Okay. Pertama, pada solat sirriyah, solat zuhur, solat asar. Kalau kita makmum, kita boleh baca doa iftitah, baca Fatihah. Ada ruang lagi kalau kita lepas baca Fatihah, imam belum rokok lagi, boleh baca surah. Boleh. Ambillah baca surah yang pendek-pendek. Boleh. Itu keadaan pertama. Yang kedua, kalau makmum yang kedudukan dia dah sangat jauh daripada imam, tak dengar suara imam dah. Tak dengar suara imam. Waktu macam mana macam tu tak boleh nak gambarkan, tapi begitulah keadaannya. Kalau dah tak dengar suara imam, makmum boleh baca surah. Itu dua keadaan. Disunatkan makmum membaca surah. Yang lain tidak disunatkan. Hanya sunat mendengar. Okay, mendengar bacaan bacaan imam. Okay. Sujud sahwi. Sujud sahwi ni perbincangan dia ni panjang ni. Saya ambil tasyahud awal dulu. Tasyahud awal dulu. Sujud sahwi ni dia perbincangan ni sangat panjang. Kita ambil dulu tasyahud awal. Wajib muwafaqah imam pada meninggalkannya, tidak wajib mengerjakannya. Okay, kita tahu tahiyat awal ini dia adalah sunat ab'ad. Okay, wajib makmum
ikut imam pada meninggalkan. Tak wajib ikut imam pada melakukan. Faham tu? Imam kalau buat imam tahiyat awal, kita dah ternaik dah, maka tak perlu nak turun lagi. Dia ada perbincangan tu. Kita bagi laluan dahulu pada azan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Saya buka pada soal jawab lah. Sebab dua perkara ni, sujud sahwi dan tasyahud awal ni, dua-duanya perbincangan tu agak panjang. Kita tangguhkan ke kuliah akan datang lah. Tak nanti kan drag masa lama nanti ni. Nak ceritakan tentang sujud sahwi atau tasyahud awal pun dia panjang ni. Kalau ada apa-apa ni persoalan, ya, silakan. Okey, baik. Perbezaan solat di masjid dan yang bukan masjid. Dalam kitab ni pun ada juga, kita tak sampai lagi ya. Saudara jemaah Allah sekalian, tadi kita beritahu dah sedikit berkenaan dengan masjid. Masjid, kalau
masjid tak ada masalah. Masjid kalau ada seorang yang dia terkunci contohnya, terkunci pun tak ada masalah. Contohnya kita sembahyang, kata imam betul-betul kat mihrab sana, Bilal kita terkunci dalam bilik azan contohnya, sah. Yang ada 2 tingkat, ikutlah yang tepi, tak ada masalah. Tapi bagi bangunan yang bukan masjid, bangunan yang bukan masjid, saya nak bagi contoh. Okey, contohnya ini adalah surau, bukan masjid. Ini surau, dia tidak diwakafkan sebagai masjid. Sebab dia masjid, dia ada keistimewaan tersendiri. Orang yang haid, dalam keadaan haid boleh masuk surau, tapi tak boleh masuk masjid. Dia masjid boleh solat tahiyatul masjid, boleh niat i'tikaf. Di surau tak boleh. Perhatian pada mana-mana yang surau dia buat solat Jumaat. Kalau misalnya kata ini surau, okey. Contohnya surau ni dia punya pintu dia. Okey. Contohnya ni lah, saya ambil ni. Contohnya sini ada ruang lagi kaki 5. Tapi pintu surau ni tengah kita ni. Okey, ni yang ada langsir. Orang yang nak sembahyang di luar, safnya perlu bermula daripada selari dengan pintu dan bawa ke belakang, baru dikira sah. Yang contohnya ada 1 ataupun 2 saf yang ke depan, tidak sah, sembahyang tidak sah. Tingkap tidak memandai, tak boleh. Kerana apa? Kerana secara amalinya, kalau kita nak bergerak, yang makmum yang 2 saf kat depan ni, kalau dia nak bergerak ke arah imam, dia perlu membelakangkan kiblat untuk bergerak ke sini, kan? Kalau masjid tak ada masalah, surau. Begitu jugalah kalau macam kata tengah tu pintu, jadi yang ni depan ni semua tak boleh buat sembahyang. Ini kena ambil perhatian. Begitu juga tadi saya cerita tentang hadangan bagi jemaah muslimat di surau. Jangan tutup habis. Tutup habis tidak sah. Perlu ada ruang. Kalau macam kata tak sempat lagi nak buat yang transparan tu, kena buka sedikit. Supaya disebut apa? Supaya jemaah yang di luar, macam yang tadi contoh yang bagi yang ni, ataupun hadangan bagi perempuan, supaya dia nampak ada rabitah, dipanggil wakil imam. Wakil imam yang ada di saf pada dewan utama ni, dia dianggap sebagai wakil imam di situ, supaya nampak pergerakan. Orang kata sekarang ni surau semua dah PA sistem. Tak, dia dari segi hukum. Begitu juga kalau kita kata surau, kadang surau sekolah, yang buat 2 tingkat. Surau 2 tingkat. 2 tingkat tu tak ada masalah. Tapi yang tingkat atas biasanya untuk perempuan, masuk tu daripada mana? Kalau masuk daripada belakang, tangga dia belakang ni atas, tak sah. Kerana apa? Kerana tidak ada ittisal ni tadi. Sepatutnya dia kena ada tangga di sebelah tepi, ada kanan ataupun kiri. Maknanya kalau secara praktikal, makmum yang di sebelah atas, dia nak bergerak kepada imam, dia tidak perlu membelakangkan kiblat. Ni kena ambil perhatian. Jadi perhatian dah surau-surau yang buat solat Jumaat, kan? Jadi pintu kita kat sebelah mana?